Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran dan penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menganugerahkan kepada kita dengan banyak nikmat, rezeki, kemudahan dan sebagainya. Betul tak muslimin-muslimat? Ini adalah fakta dan realiti serta kebenaran yang kita tidak boleh nafikan sama sekali. Bahkan mustahil kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, baik lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, untuk menafikannya. Yang pertama, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kedua, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat iman. Juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat nyawa. Dengan nyawa lah kita guna daripada dulu sehingga hari ini untuk terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan yang utama, iaitu untuk beribadah. Sama ada ibadah yang kita lakukan itu kita sebut sebagai ibadah umum ataupun ibadah khusus, yang mana semua sedia maklum dan kita semua buat setiap hari, bermula seawal bangun tidur pagi sampai nak tidur malam balik, semuanya adalah ibadah di sisi Allah. Jadi tugas kita ialah sentiasa dan banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerimanya. Sebab apa? Kadang-kadang takut SS, syok sendiri. Secara umumnya buat macam yang Allah suruh, Nabi suruh, jadi ibadah dan Allah terima. Kadang-kadang mungkin terkantui sikit duk syok, kata ibadah di sisi Allah, di akhirat Allah kata tak. Afdalul makani masajidullah. Sebaik-baik tempat ialah masjid Allah. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada masjid. Surah dan suatu dengannya. Kerana saya suka istilahkan dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Bagaimana menjaga hubungan dengan Allah? Mailah sembahyang berjemaah, walaupun satu daripada 5 waktu istiqamah sampai ke mati. Mati umur berapa tak tahu, 30 ke 40 ke 50 ke. Di rumah Allah juga mailah untuk duduk majlis ilmu walaupun sebentar. Ni pun katanya nak jemput Tok Imam saya, Saja Maulidi bin Ahmad. Alim, muda, umur 51. Tok Imam Masjid Ibadur Rahman tak namanya. Jemput Jumaat Minggu 4 dia free. Mainlah walaupun satu hari lah sebelum habis istiqamah. Tak boleh main sehari. Buat apa duk main 365 hari bang. Lepas 365 tahun baru jumpa. Tu bukan istiqamah, tu rebah duduk di rumah. Silap lagi rebah sakit. Dan hablum minan nas, jaga hubungan dengan manusia. Nabi sebut apa? Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di kalangan kamu. Jumpa bagi salam. Takkan tak jumpa orang nak bagi salam. Jumpa jauh pun bagi salam, dekat pun bagi salam. Jauh mungkin dengan handset, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Yang kedua, bila jumpa berjabat tangan. Dalam hadis Nabi yang bermaksud apabila bertemunya dua saudara yang muslim, maksudnya laki-laki, perempuan-perempuan. Sebab laki perempuan nak salam tak boleh, kecuali dia boleh. Mahram ke kan. Bila mana mereka bertemu, mereka berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menggugurkan dosa-dosa mereka, yakni dosa kecil. Sebab benda simple, dosa kecil lah. Kalau benda dosa besar, dia kena dikifarat, nak tegur dengan benda besar. Selagi mana mereka tidak beredar, sampai-sampai salam lagi tu Allah apakan dosa kecil. Dan yang ketiga, kita ambil beratlah dengan apa yang berlaku di sekeliling kehidupan kita. Ini Pak Jiran,
Man la yahtamu bi umuril muslimin falaysa minna. Man, barang siapa la tidak yahtamu, ambil berat, la apa prihatin cakna bi umur, dengan urusan-urusan al muslimin, orang-orang Islam, dia lelaki. Dia tak kata perempuan kah? Termasuk jugalah. Falaisa, maka dia bukanlah minna, daripada golongan kami, kata Nabi. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah sentiasa memilih kita, bukan setakat pilih, dia istiqamahkan kita mai sembahyang Jumaat 1-5 waktu setiap hari. Istiqamah juga mailah sekurang-kurangnya 1 hari pada sebulan, tetapi setiap bulan mai. Dan istiqamah untuk kita mengamal kesunahan Nabi, jumpa bagi salam dan jumpa jawab salam, berjabat tangan, ambil berat dan sebagainya. Sebab kita ni nak hidup jiran. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bila bersaudara, buatlah benda yang boleh mengeratkan silaturahim. Sebab Nabi sebut, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. La, tidak, yadkhul, masuk al-jannah, ke dalam syurga itu, qati'. Melayu kata apa? Qati', pemotong, pemutus. Orang putih panggil apa? Kata dia beradik tu lah kot. Berita kot tau. Ar-Rahim, silaturahim. Hubungan dia beradik, dia putih. Hubungan kejiranan, dia putih. Hubungan saudara mara putih. Hubungan kawan-kawan putih. Sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Kata pengarang, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmatinya, insya-Allah. Dan sudah pasti merahmati. Dan kita juga boleh ambil manfaat apa yang dikatakan oleh kita ni untuk darain, 2 negeri. Tu kata Kedah Darul Aman, Kedah negeri aman. Negeri dunia dan negeri akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhirah, dan kehidupan akhirat tu khairun, paling baik, wa abqa, dan paling kekal. Ad-dunya fana. Ulama kata dunia itu sementara, dan sifat sementara dia akan hancur. Wal akhirah maqa, sedangkan kehidupan akhirat itu kekal, kata ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi pada hadis yang ke-22, tajuk jalan menuju syurga. Semua orang nak masuk syurga. Kalau dia kata nak masuk syurga, baru nampak dia. Pasal apa sebut? Tersasul. Boleh jadi. Tapi lah jenis hitam dan jenis layak buruk daripada itu, tu kata tersasul lah. Macam pasal. Intisari hadis. Yang pertama, perintah suruh kita istiqamah. Iaitu suruhan arahan oleh Islam melalui Allah dan Nabi supaya kita ni kena ada sifat istiqamah. Istiqamah lagu mana? Iaitu yang pertama sini, bersikap benar. Bersikap benar maksudnya kena bercakap benar lah. Bersikap benar pada percakapan dan perbuatan. Maksudnya kena cakap benda yang betul, jangan cakap benda yang salah-salah, palsu apa. Benda tu kalau kata benar, kita kata benar. Salah, kata salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda yang maksud apa? Qulil haqqa walau kana murra. Qul, katakanlah al-haq, benda kebenaran itu, benda hak, benda kebenaran. Walaupun kana, adalah dia murra, pahit. Walaupun kadang-kadang kita nak sebut benda-benda tu, kita duk fikir sekali. Saya kalau kata orang marah, tak kata apa lagi, orang kata kita macam ni. Kata saya orang kecil hati, kata saya orang tak perhati. Memang kita tak boleh memuaskan hati semua orang, betul tak? Tak boleh. Mustahil dalam semua benda kita boleh memuaskan hati orang. Buruk. Jadi kita ni kena tegas. Tegas ni maksudnya yang benar-benar lah, salah-salah. Kalau contoh dia kata arak tu haram. Haram lah. Jangan duk kata boleh lah kalau ada lesen ke. Sebab kalau di Malaysia, yang dia kata macam apa jenis judi lah. Yang halal di sisi undang-undang manusia kalau ada lesen. Padahal ada lesen tak lesen pun dari sisi Islam ni haram. Dia kena ikut di sisi Allah. Islam tu Allah lah, Allah dan Nabi lah. Ikut kita benda haram jadi halal. Lagu tu lah. Kenapa ni cakap benda-benar? Bayangkan kalau kita tak boleh cakap benda benar, kebenaran tu akan terhapus. Dan
kezaliman yang akan menguasai betul. Kebenaran orangnya apa? Kebatilan akan kena cakap. Tu dulu almarhum Datuk Ishak Bahrom, mufti wilayah kan Selangor, tak pasti dia cerita lama ni. Tentu kenal. Dia kuku Pakistan. Dia jadi mufti apa? Selangor kat KL tu lah. Selangor KL cakap lebih kurang lah. Dia biasa tegur kerajaan Malaysia dulu-dulu lah. Cerita tu bila saya tak ingat, tapi cerita lama saya sekolah nak dengar. Dia tegur, saya tak pasti siapa ada yang menganjurkan pertandingan Ratu Cantik. Dia tegur lah dia sebagai mufti. Nah, benda tu tak elok, haram. Oh, kena ban tu. Ban 10. Adik, ban 10 tak ban 10? Sekolah mana ni? SKBPJ. Anak murid Ustaz Luqman tau. Tapi Ustaz Luqman yang kaki bola. Tapi dia pergi naik syarah lah, IPG apa, Kempuan Ibrahim. Kena kata benar. Kalau salah, benar. Dan kena benar pada perkataan juga. Minta maaf, pada perbuatan. Apa yang kita cakap, kena buat kan. Cakap serupa bikin. Mungkin bukan kita orang lain. Banyak cakap tapi bikinnya kurang. Ataupun banyak cakap, bikin tak langsung. Kan? Sembang kari, orang panggil apa? Sembang kemas. Sembang kari lah. Suruh orang makan haram, tak apa pun. Jaga. Tu kena bersikap benar. Jangan bohong. Dalam politik pun kena benar. Dalam pendidikan, dalam perundangan, dalam kemasyarakatan, ekonomi. Segala bidang mak nenek dah. Kena benar. Cuma kita nak cakap benar ni dengan nada cara yang betul. Kalau nak cakap benda betul pun dengan kasar tu Imam Nawawi kan macam ni antara cakap yang lunak dan lembut itu mampu melembutkan hati yang keras. Dia ibarat macam ayak ni sifat lembut dia, tapi kalau dia duduk di tempat yang boleh jadi beku, dia jadi keras beku kan. Bila ayak tu menitik ke atas batu, ke atas pun mana-mana benda, lama kelamaan dia akan jadi lekuk pecah. Abang kata walaupun nampak lembut, satu hari nanti dia pasti dapat memenangi kat atas sesuatu. Dia Melayu buat pepatah apa semua tu betul dah. Dan lurus dalam segala perkataan. Betul dalam segala perkataan. Kena cakap betul lah adik-adik perkataan tadi. Kena cakap betul. Betul pada perkataan, betul pada perbuatan, betul pada amalan, betul pada gerak kerja, betul pada tingkah laku. Dan maksud-maksud yang terpuji. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan dan segala yang berlawanan dengan syariat. Bila kata menjauhi, mengelakkan diri, menjauhkan diri, hindari diri daripada melakukan benda-benda yang larang. Benda-benda yang larang ni secara umumnya ada dua. Kaedah fiqh sebut an-nahyu yufidu tahrim. An-nahyu, larangan itu yufidu, membawa hukum at-tahrim, haram. Kalau larangan itu bersifat jazam, Melayu kata secara kuat, secara pasti, bukan tadika pasti, secara pasti, confirm. Macam itulah orang kira. Kalau larangan tidak bersifat kuat ataupun jazam pasti tadi, dia hukumnya makruh. Tu saya di sekolah pun saya dapat. Adik ingat adik, makruh sepupu dia haram. Haram sepupu dengan makruh. Nak apa tak? Habis dekat-dekat. Macam nak main bandar utama, saya duduk kat sebelah Bandar Puteri Jaya. Lepas pada tembok tu, jangan bandar utama lah. Kalau wajib, sepupu dia sunat. Sunat sepupu dia wajib. Hampir dekat. Macam saya nak beli rumah saya, Taman Kempah. Taman Kempah dengan Taman Sarayaman. Bukan jauh tu mana, 1 kilometer lebih sikit je. 1 Korea apa. Abang macam tu. Jadi kita ni mesti mengelakkan diri dan menjauhkan diri kita daripada segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Segala perkara yang diharamkan oleh Allah khususnya. Ya Allah larang banyaklah. Rasuah, ar-rashi wal murtashi finnar. Dia bukan politik saja rasuah lah. Buat nak dapat projek pun rasuah. Ni saya tengok, saya baca sepantah lalu. Sempintah, pantah ada juga. Tapi kalau nak bintah pun ada juga, tak kata banyak. Tajuk dia ni, pengetua dipecat, dia hilang pencen,
Sebab dia bagi, apa dia, duit kopi ke RM5.74. Tak tahulah. Saya baca sekali. Saya baca sekali, baca tajuk. Tu dia. Kalau undang-undang manusia pun dia boleh hilang jawatan dan pencen. Allah ya. Ar-Rashi yang beri rasuah, wal murtashi yang terima rasuah dan beri rasuah, finnadun al-maqam. Kalau mati tak ada taubatlah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-Rashi wal murtashi. Dalam buku teknik Islam tahun dah saya ngajak, ada tajuk rasuah. Tu dia bidang hadis. Dia kan, dia ada jawi, bidang Quran, sirah, adab, ibadah, akidah apa semua kan, ada 7-8 tu. Ni bidang hadis. Bidang hadis tajuk dia bab menjauhi rasuah. Dah jangan mudah belajarlah. La'ana, Nabi telah melaknat. La'ana Rasulullah telah melaknat ar-rashi, orang yang beri rasuah, wal mutasyidan, orang yang terima rasuah. Saya mengaji dulu tak pasti ya Quran Sunnah ataupun syariat Islamiah. Bila kata ada perkataan laknat pada Nabi dan Allah, bermakna perbuatan itu perbuatan yang membawa hukum haram dan masuk dalam kategori dosa besar. Rasuah memang dosa besar. Haram bukan setakat haram. Haram ada dua. Haram kecil, haram besar. Mai kaum dia haram jadah. Haram jadah saya buat kat anak murid kan. Haram jadah tu satu daripada tanda haram ke jadah, satu yang kedua maki orang. Yang tiga haram jadah tu haram jidan. Haram yang sangat-sangat besar. Kalau dosa besar memang guna laknat. Kalau dosa kecil tak ada. Cuba tuan-tuan tengok. Bila pakai laknat pada Allah dan Nabi, maksudnya hukum perbuatan itu haram dan masuk kategori dosa besar. Antaranya rasuah. Apa lagi Nabi larang? Mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariqu, pencuri lelaki. Was-sariqatu, dan pencuri perempuan. Faqta'u, ni cerita kalau ada negeri ataupun negara yang mengamalkan undang-undang syariah. Yang RUU 355 tu ke arah lah. Ke arah lah. Jangan tak buat langsung daripada, jangan tinggal tu daripada tak buat langsung, buat sikit. Ni pun dah ada dicabar kan. Pergi lah sikit kot, boleh kot, ni ilin. Saya pun tak mahu banyak ni ilin tau. Tapi parti dia pun dia ada peguam syar'i dah, semua pandai juga. Tapi sedap juga Dr. Ahmad Jalani tu. Ulah. Kan? Dengar ada video dia buat Facebook 13 minit. Bagus. Dia orang yang buat authority yang memang bidang dia. Bidang syariah tu. Saya tak erti. Bukan tak erti langsung. Orang arif. Jadi kalau lah ni, orang lelaki yang mencuri, dia perempuan yang mencuri, kalau didapati bersalah, baru potong. Faqta'u, maka potonglah kamu. Siapa nak potong? Bukan kita boleh potong untuk imam. Ada. Orang pemerintah lah. Dia ada lah orang yang nak potong. Dia mau potonglah tangan kedua mereka. Tu kalau kalau tak silap saya, syarat seseorang tu nak disabitkan kesalahan mencuri dalam kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i, tak silap lah. Kalau kita rasa tak pasti. Ada 7-8 syarat. Bila mana kata syarat, sesuatu hukuman, dia mesti ditepati semua. Kalau kata 7 kena, hilang satu pun tak bosan. Hilang satu orang panggil tak cukup syarat. Apa pun tak menepati syarat. Tak cukup syarat maksudnya yang lain cukup, satu tak cukup tak hilang. Bukan senang. Allah. Pasal apa tuan-tuan? Kita baca Quran ni tuan-tuan. Kita kena bukan baca Quran warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu secara tartil, maksudnya bertajwid. Yang panjang-panjang, pendek-pendek, dengung-dengung. Sini berhenti, sini tak berhenti kan? Sini nak harkat-markat. Kita pun kalau boleh tahu maksud dia. Tu bagi tuan-tuan. Saya sebut sikit lah. Mak mentua saya selalunya jarang miss lah. Apa? TV Hijrah ke apa? Yang duk tadabbur Quran, ustaz apa? Pakai spek kurus kan? Allah Muhammad. Apa nama? Farizul. Baru saya tahu. Yang staff PBD, Cikgu Ismi baru naik PBD. 2 balik. Sebut bila benda elok tak baca sebut nama. Data adik saya tu. Ustaz apa? Faizul yang duk baca tadabbur Quran. Aku tak mak mentua saya. Sedia-sedia dia ikut. Maksudnya kita baca bertajwid tu bagi betul.
Kita tengok terjemahan ayat, tengok tafsir bagus, santai-santai. Macam kita lah, kita nak makan ni, selalunya kita nak makan waktu lapar, memang favorite food, memang selera. Kalau lapar tak selera, tengok benda sedap apa bang, tak sedap, tambah kalau sakit. Lah banyak sakit ni. Abang kata, kita baca Quran, kadang-kadang pasal Allah kata lu as-sariqu was-sariqatu. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Sekian ayat ni. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, muka surat atas bakanan, ayat 120. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan, tidak akan. Kalau orang mengaji Arab, maksudnya ilal abad, until forever. Tidak akan tarda ankal yahud. Tidak akan sekali-kali ataupun sampai dulu orang Yahudi ni redha dengan kamu orang Islam. Wan nasara, termasuk dia orang Kristian tak redha. Hatta sehingga tattabi'a, kamu mengikut millatahum, agama mereka terus hidup depan. Pasal apa Allah sebut Yahudi dulu, baru Nasrani? Ada pasal. Pasal apa Allah sebut as-sariqu, pencuri lelaki dulu? Perempuan. Kalau kita tengok realiti kehidupan kita, benda ni betul. Apa yang berlaku, dia takkan bertentangan dengan Quran dengan hadis. Tengok, yang banyak mencuri lelaki ke perempuan? Lelaki. Betul je. Lelaki. Tapi kalau nisbah jumlah ingat perempuan ramai kot. Kan? Yang banyak mati dulu lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi doktor sendiri merahat. Tekbir. Banyak lelaki tu. Yang jadi cikgu macam mana sekolah menengah Sungai Pasir? Banyak cikgu perempuan kan? Macam kami Laguna, 15 orang cikgu lelaki termasuk guru besar dengan pentadbir, cikgu perempuan 50 orang. Beza 35. Tu kadang orang duk kata kan, mai tu meluga ni, kalau bahagian pendidikan sedia-sedia cikgu banyak. Kalau duk kerja di posting di sekolah cikgu banyak. Perempuan kan lelaki dah dia banyak mati. Satu mati sebab jadi tentera. Kan? Tentera ke polis, lawan takkan tak mati. Tu layak buruk lah. Yang kedua, ni duduk terlibat benda tak elok, dengan merempit. Dan abang kita nak buka minda sikit. Pasal apa? Allah sebut lelaki tu. Memang lelaki kau curi. Tak semualah, tapi kalau banding perempuan semua lelaki. Dia advance. Tu benda yang dilarang. Allah larang apa lagi? Arak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Saya memang suka terjemah word by word. Macam mana? Memang macam tu. Innama tu kok tuan-tuan duk dengar innama. Tanya kalau saya tanya inna, saya ingat ada seorang yang kata ini. Inna tu sesungguhnya apa tak tahu maksud. Innama sesungguhnya al-khamru, minum arak itu, wal maisir, berjudi, wal ansabu, tilik nasi, wal azlam. Azlam ni kita orang panggil ya'buduna asnam, sembah patung berhala ni, benda syirik ni. Rijsun, dan termasuk najis, min amali syaitan, termasuk kerja buat setan. Setan memang makan. Kan saya abang dah, konsep makhluk hidup lebih kurang sama. Makan, minum, tidur, mati, sakit, kerja. Betul, setan pun ada kerja. Betul. Cuma mereka ni alam apa? Alam mistik, alam maya lah kot. Tak, secara umumnya tak nampak. Hanya orang tertentu saja Allah buka hijab. Dan Kaisar dah beritahu. Macam orang jenis yang terlibat dengan rawatan Islam, dia boleh nampak. Abang bisa tengok muka jin tak? Tak salah kan? Tapi tak banyak muka hodoh. Lebih hodoh pada vampire. Kalau vampire, kereta adik sebut begitu yo. Vampire, Alphard dengan Voxy, mereka tu sepupu sepepak. Bentuk lebih kurang sama je. Tapi dua pupu dah Voxy sebab dia kecil sikit kena. Betul tak? Manusia pun tak tahu dah nak buat kereta bentuk dia tak jadi flat, tak macam transformer pula. Jadi yang mana ada dah keluar dah orang dah edit sikit lagu tu dah. Segala yang Allah larang, bukan Nabi Allah larang saja, Nabi larang, dan segala yang berlawanan dengan syarak. Benda haram, benda syirik, benda bid'ah, yang confirm bid'ah lah. Jangan benda tak confirm bid'ah dia pilih label bid'ah. Anta mubtadi'. Mubtadi' ni, ni orang suka buat bid'ah. Ada jenis itu kat Malaysia? Tak sebut nama. Lain sikit pada dia, semua bid'ah. Alamak.
Ataupun dia guna istilah lain, tidak menurut sunnah. Oh, tu masalah. Ada yang jenis ekstrim dinosaur, adik dah jawab dia. 5 naik 6. Sekolah 2 alam kan? Alam pagi kan, alam petang. Pagi. Sama orang dengan Sri Pinang, Taman Sri Wat, Sri Gedung. Mana jenis 2 alam. Ramai. Tu, belah bandar-bandar tu pun nampak nak naik gitu taman tu. Saya ingat 5 tahun 10 tahun ni siap lah. Tu belah yang rapak kan. Belah ikon saya naik gitu. Oh, saya ingat tambah kita tu. Sekolah buat dah lah kan. Segala yang berlawanan dengan syarak, yang bercanggah dengan syarak, yang menyalahi hukum syarak. Yang ketiga, boleh berfatwa secara umum. Okey, yang nak keluar fatwa ni bukan sembarangan orang lah. Orang bergelar ustaz belum tentu. Orang yang bergelar ustazah belum tentu. Orang yang bergelar da'i belum tentu. Da'i pendakwa lelaki, da'iyah perempuan, buta pula perempuan lah. Ataupun kalau itu program apa? PU ada lagi macam tu mah. Dulu saya minat tengok, oh tu yang kena PU Syaul Hamid, PU Hafiz. Nama macam abang saya. Dia ingat menang kat PU Syaul Hamid lah. Menang kat Hafiz. Alhamdulillah lah Hafiz. Nama belok yang memelihara. Dulu apa? Sebelum tu Imam Muda. Imam Muda Ashraf. Kawan saya bukan nak bohong. Kami mengaji polis ni, dia tua pada saya. Tak kira imam muda ke, imam tua ke, pencetus rumah ke, apa ke. Yang boleh buat keluar fatwa adalah orang yang berautoriti. Selalunya mufti. Asal perkataan tu lah. Mufti boleh buat keluar fatwa. Dan fatwa ni berkait dengan hukum hakam dengan sesuatu perkara yang terjadi. Secara umumnya, bila orang dapat memahaminya. Maksudnya, kalau dia buat keluar fatwa tu kepada orang ramai, masyarakat, rakyat Malaysia ni contohnya. Dan dia beranggapan orang dapat faham fatwa dia, tak perlu pada penjelasan yang terperinci. Dia nak buat keluar fatwa ni bukan senang. Jangan. Jangan. Ni kadang-kadang zaman lah. Orang panggil dia ustaz. Saya sebut umum je, tak sebut nama. Kalau sebut nama khususan. Oh, semua nak pakai jadi ustaz. Tu dalam, saya tak ingat berapa tahun sudah baca artikel lah. Tajuk dia bilang ni, ustaz jadi-jadian. Saya ingat serigala jadi-jadiannya. Memang ada jadian. Betul. Kadang-kadang dia bidang lain, tiba-tiba orang jadi pandai cakap. Betul. Kata hikmah masyarakat sebut, man azuba lisanu kasur ikhwanu. Man, barang siapa? Umum lah. Tak kira lagi pun. Azuba, manis. Azuba ni manis. Lisanu, lidahnya. Bukan lidah tu manis. Maksudnya pandai cakap. Pandai, saya boleh cakap, tak pandai cakap. Boleh cakap ni, pandai cakap ni. Pandai cakap, pandai duduk seekor orang, pandai tarik, pandai duduk perayat. Bahasa lama. Pandai duduk perayat. Kasura ikhwan, sudah pasti ramai yang akan jadi pengikut dia. Betul. Dia ni ustaz ke? Tak tahu, tapi cakap pun bang. Kita tak nafi. Ada orang yang memang Allah bagi dia fasih bercakap dan pandai attract orang. Haza min fadli Rabbi. Haza ini min sebahagian fadli, kelebihan Rabbi yang Allah bagi. Orang pandai pun kelebihan. Dia ni cakap matematik, kelebihan, pandai matematik semua boleh. Kelebihan yang Allah pinjam daripada ilmu dia. Cuma kadang-kadang bila orang panggil tu, ada kawan di sekolah lama saya, dia tak suka budak panggil dia ustaz. Walaupun daripada tadika sampai tingkatan 3, dia mengaji pure Islamic school. Sekolah kena islah. Sama saya. Lepas tu tingkatan 1, 2, 3, dia mengaji sekolah materi Perlis. Dia nak keluar, bukan, minta maaf. Saya masuk tingkatan 4, dia tingkatan 2. Bila main mengajak di sekolah Ihsanah 3 Batu Ruh, sebut film dia elok tak apa. Ihsanah 3 Batu dulu agama rakyat lah, jadi SABK kan. Dia bahasakan cikgu, tak mau sebut nama. Cikgu, jangan panggil ustaz cikgu. Sebab dia rasa dia tak layak untuk panggil cikgu, walaupun tak layak. Dia memang standard lah jadi budaya. Hang mengajak sains ke matematik ke Inggeris, kalau duduk kerja di sekolah agama, selalunya orang panggil ustaz Zazah tu Ustaz Zazah, betul tak? Di SK mungkin
panggil cikgu. Nah tu kata dia tengok budaya sesuatu tempat. Kalau kita, saya bukan ustaz tapi alhamdulillah Allah bagi saya kelebihan untuk cakap sekian-sekian. Ni bukan ustaz tu dia. Jadi jual. Saya memang ustaz. Tengok ustaz skema. Cerita sikit saya skema. Tadi dapat satu call. Nek 039 mak tu nombor mangkok Yun tu. Apa dia punya operator? Macam mana ayat dah? Ini adalah apa peti suara macam mana? Ini adalah mesej daripada pos laju sekian-sekian. Anda mempunyai parcel yang belum dituntut. Saya pun layan lah, dia kata tekan tu. Cik, daripada mana? Pos laju. Pos laju lah, pos laju HQ. Ada apa? Taklah saya pun dapat panggilan. Katanya saya ada bungkusan nampak atau tak ambil lagi. Saya bogil 5 tu Cik ni scammer ke? Cik, benda saya tak ada. Tiba-tiba pergi ada ke tak pelik? Oh, dia kata, itu boleh jadi kawan cik hantar surat. Saya balas balik. Saya ni jangan hantar surat ke orang. Barang pun jangan. Kawan pun jangan. Kalau hantar awak, dia tak boleh abang kau. Tu lah. Dah cik, dah tekan butang 1 ke butang 0 tadi. Sambung main saya. Jadi, untuk pengesahan, saya nak tahu lah nama cik nombor IC. Takkan cik tak ada. Cik ni scammer. Saya balon tu ya. Saya ustaz. Kalau saya pun ustaz, saya maki berkanak lah tu. Ni, saya kata kat dia, saya maki cara Islamik. Duduk tipu orang ni. Kerja nak duit orang. Hidup tak berkat. Bayar kalau cik kena. Cik jangan duduk cakap macam tu. Dah kali kan. Dia kata, cik, lah ni cik nak cek ke tak mau cek? Cik ada 2 pilihan. Pilihan apa? Cik boleh cek melalui HQ. Kalau HQ dengan saya lah masalah kot. Macam tu lah. Dengan dia tu lah. Atau dengan cawangan. Cik jangan duduk ganggu kerja buat saya. Kalau cik tak mau sembang saya, cik letak. Lain kali dia panas tak apa. Dia koyak. Dia letak. Skema. Nak tahu skema tak skema? Lepas dia letak, kita call nombor tu dia tak nak service. Lihat. Betul. Saya call nak service. Pasal apa? Nak koyak lah betul. Memang saya dah kaji habis dah. Depa kalau skema ni, yang pelik, hang kalau betul office ni jaranglah nak pakai nombor 3 angka. Jarang, betul tak? Bukan tak ada, jarang. 040 ni 079. Itu lebih pada nombor peribadi. Awak hang punya line rosak kot. Saya ni orang cuba nak scam macam saya maki bang dia. Maki cara Islami Dan yang okey. Itulah bab fatwa lah. Bukan semua orang boleh buat fatwa. Dia alim macam mana pun. Tapi kalau dia tak sampai jawatan fatwa, janganlah. Takut jadi fitnah. Yang layak dan sepatutnya cakap bab fatwa ni adalah mufti. Mufti negeri lah. Ataupun ahli jawatan kuasa mufti. Salah seorang JK fatwa Kedah tu. Tok Imam Masjid Andalusia Bandar Laguna Mobok. Ustaz Burhanuddin Wahab. Lepas tu Syekh Aminuddin Abdul Rahim. Siapa lagi? Ada tu Ustaz Hafiz siapa? Muhyiddin. Kok dia? Dia ni kalau tak salah dia ni masih lagi pensyarah di UiTM PP. UiTM Pematang Poh kampus. Kampus Pematang Poh. Ni. Orang Jepun ni mungkin boleh. Okay, macam saya ni janganlah. Kita bukan orang yang berkelayakan. Yang keempat dan yang terakhir, hadis ini menguatkan mengukuhkan ungkapan ataupun lafaz umum dan melaksanakan apa yang masih masuk dalam ruang lingkup keumumannya itu mungkin. Masuk sikit tafsir hadis. Perawi hadis yang kedua ni, Jalan menuju syurga ni, menjelaskan ataupun menerangkan bahawa dia meminta kepada Nabi. Dia minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta apa? Agar baginda ni kalau kita baca dalam buku agama ke sejarah, baginda ni selalunya merujuk kepada para nabi dan rasul. Bukan Nabi Muhammad saja, betul tak? Cuba baca. Kalau saya baca tu benar, saya suka buat film baginda. Satu lagi kita kata baginda tu yang dia betul aku pun panggil baginda juga, ajar sultan dah. Tu tolak tepi. Dia atas cerita baginda ni para nabi rasul. Baginda
minta supaya Nabi mengajarkan sesuatu yang dia perlukan dalam agama Islam. Maksudnya dia ni orang Islam dan apa yang dia perlu tahu dalam agama Islam, dia nak Nabi ajar. Dan Nabi ajar dengan secara jelas, terang. Dan tidak memerlukan penafsiran. Dan tidak memerlukan kepada pentafsiran, pentakwilan, serta tidak memerlukan kepada benda lain lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita tetap beriman. Kita ni memang kena beriman lah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi tu Baqarah tu. Yang dalam tahlil pun ada apa no? Kan dalam tahlil pun ada kan dia. Tahlil pun ada dalam maksurat pun ada yang dikau oleh Imam Syekh Sabana. Dan kemudian Nabi juga menyuruh kita bersikap i'dal. I'dal ni maksudnya bersikap sederhana. Yang sederhana dengan tak kata terlebih, tak kata kurang. Arab panggil mu'tadil. Tapi ada mu'tadil, sederhana, moderate. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda, khairul umur awsatuha. Khairul umur, sebaik-baik urusan itu ialah awsatuha, yang pertengahan. Bukan semua benda boleh lebih Benda yang ada ketetapan confirm tak lebih. Contoh. Sekarang maksudnya tak sengaja lebih. Semayang subuh. Warak tak warak pun tetap 2 rakaat. Tak boleh lebih. Kalau lebih orang panggil bid'ah idhafiyah. Bid'ah tambahan dari segi rukuk. Rakaat. Rukuk tu maksudnya, rakaat tu maksudnya rukuk lah. Semayang mesti ada rukuk. Mana boleh tak rukuk? Main jenazah lah. Orang kata maghrib 3, sengaja pergi buat 4 tak lebih. Saya orang tahu, Ustaz, kita buat lebih dapat pahala banyak. Ya, secara umum boleh, tapi tak boleh nak pakai kaedah tu untuk semua benda dia. Mana boleh. Ni nak puasa 12 Mac ni. Selasa minggu kedua. Buka sekolah, mengaji, cuti dah. Kan? Orang kata 29 hari nak balun sampai 30 hari tak boleh. Ada masa tahun ni 29, ada masa 30 hari. Lohok 4 rakaat, jangan duk balun 5 sampai 6. Jangan kurang. Dah kurang kadang-kadang mungkin berapa rakaat. Terlebih kadang berapa rakaat, lupa kan. Bila lupa 4 kali 3 ambil sikit dah 3, walaupun hakikatnya 4. Dah tambah 1 4, hakikatnya 5. Benda yang tak terikat dengan had boleh. Contoh, tasbih ada, kata tasbih mesti 10 kali tak. Tasbih lepas sembahyang sunat je. 3 kali sunat Nabi. Kalau lebih saya tak boleh nak komen lah. Tapi itu tasbih yang bersebab. Bersebenar sebab habis sembahyang. Tuan-tuan nak berjalan main ni tuan-tuan boleh tak? Boleh bertasbih tu, digital tasbih. Ni ada ni. Siapa punya tu? 180 kali lah. Macam kelajuan 180. 180 tu. Kena bohong. Bohong pi, boleh. Kalau tuan-tuan orang jenis apa? Jenis ahli tarekat sufi yang tak pelik-pelik sehari dah duduk merhatik orang, kita tak tahu. Saya tak boleh tu. Ukur pakaian pada badan diri. Benda apa pun kena sederhana. Nampak dah, tak boleh berlebih-lebihan. Lebih-lebihan ni Arab panggil ghulu. Melayu orang putih kata apa? Extreme. Ataupun exaggeration. Yang tu lah. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Dan bersifat istiqamah, yakni mentaati perintah. Taat patuh buat apa yang diperintahkan. Maksudnya benda baik kan? Dan menjauhi larangan Allah. Jauh benda-benda yang dilarangkan oleh Allah. Yang mana membawa hukum wajib. Perintah Allah ni ada 2 ya. Tak wajib, sunat secara umumnya. Yang wajib sembahyang, puasa, zakat, haji. Apa lagi? Yang benda-benda wajib sunat. Sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Sedekah ada 2, sedekah wajib, zakat. Sedekah sunat yang infak misal. Termasuklah wakaf, hibah apa semua tu. Makruh dan haram. Apabila kita melaksanakannya, maksudnya melaksanakan yang atas dulu, yang hukum wajib, sunat, makruh dan haram, maka kita pasti akan selamat. Ni, ingatkan kita ni. Kata Allah jamin kalau kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal yang Allah larang, hidup kita pasti selamat. Betul? Yang nak bagi celaka, tak celaka, bahagia, tak bahagia, selamat, bahaya tu Allah juga. Tapi kalau hamba baik pada dia bagi kita selamat. Buat orang yang dia tak selamat lah. Allah suruh semayang, dia semayang. Allah Nabi sunatkan untuk kita puasa sunat lah apa, Rejab, Syaban, Ramadan apa. Buat. Selamat.
dan nak berbahagia, nak sejahtera, nak beruntung kehidupan di dunia dan akhirat. Jamin. Bukan setakat selamat. Hidup di dunia dan akhirat pun akan beruntung dan jadi seronok. Ada ni ikut Islam. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati rasulih. Aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, kata Nabi. Selagi mana kamu berpegang teguh dengan dua perkara ni, kamu pasti lan. Tu kata lan sampai bila dah. Takkan kamu sesat. Kitab Allah, nama Quran dan sunnah Allah. Sunnah tadi Nabi. Tak ada. Mana ada orang kata, ada tengok. Oh, dia ni kalau beramal sungguh dengan Nabi, Al-Quran, hadis semua tu sesat, tak ada. Tak ada. Mungkin dia jadi sesat pun kawan dengan geng ajaran sesat banyak lah ni. Dulu ayah pin lah, kahar lah. Uyo. Saya biasa tengok, mereka minum air basuh kaki. Ayah pin dia pergi tokong di Batu Cave dia. Tak silap saya. Kalau tak silap saya, minta maaf orang liang tu. Ni rakaman masuk kaki kata. Kalau tak silap saya, biasa tengok, ya Allah. Mengkelas nak minta. Ayat kaki sendiri pun tak gamak nak minum. Banyak kaki gini sesat je no. Aduh. Ayah pin. Dia pergi mana? Duduk kerajaan langit no. Ingat mati duduk langit dah. Muka macam tu pun boleh ikut no lah. Nabi kata dah tak ada dah Nabi sampai aku. Tu pun ada yang mengaku Rasul tak akhir lah. Kalau perempuan Nabi tak akhir tak apa. Aduh, apalah cari populariti. Bukan populariti, tu mau cari nak mati je. Dan telah dinyatakan, telah disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran ataupun kitab Allah bahawa orang yang beriman kepada Allah, kita lagi perempuan, dan bersikap istiqamah pasti akan mendapat keutamaan dan kelebihan yang besar. Betul? Ini janji Allah. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah SWT sahaja, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka lalu mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai kehidupan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Fussilat 30 ayat 30 hingga 32. Ni pun 40 minit. 14 nak lupa tulis 16 lah. 20 bulan 2. Sarbu. Adik tahu tak sarbu benda apa? Itu masalah. Serbu tak serbu? Lain sarbu lain, serbu lain. Serbu pi sarbu. Itu bagusnya ni ada serbu. Lawak jangan. Wallah alam. Sebelum tu macam biasa 2-3 minit tuan-tuan. Bagus. EJK surah ni pun cakna juga no. Tanya pasal apa yang kami plan nak pasang pagak anti clan untuk tahfiz Mutiminah. Harga 200,000. Tapi baru dapat 11,000. Jadi baki 189. Kalau tuan-tuan nak wakaf, masalah rok saya lah yang bertabung. Sebab bertabung ni lebih daripada infak misal. Kalau tuan-tuan nak wakaf, kami tak ada jenis wakaf mesti RM10. Kalau wakaf RM20, dia ada RM2, nak macam mana? Tobat lah dia tak wakaf. Wakaf pahala ni, sedekah pahala tak sama. Bila tak sama, pahala berbeza. Kan? Ataupun ada zakat yang belum dilunaskan, boleh. Boleh. Masalah bagi saya. Tak mau campur. Kalau nak infak, nak bagi kat tangan. Apa saya sebut? Ustaz ni infak. Kan tak mau sebut, boleh tak mau. Sebab senang nak tahu wakaf banyak mana, infak banyak mana. Mungkin zakat gaji yang belum dilunaskan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat simpanan, zakat USB apa tuan-tuan. Yang pertama lah. Yang kedua tuan-tuan, ni cerita sikit saya seriti lah. Dengan saya ingat seriti dengan tuan-tuan pun ingat tak boleh ingat 10 minit sampai kok tuan-tuan nak bantu dari segi utility apa ke apa barang dapat tuan-tuan boleh lah bagi buka sekolah dululah. Lah sekolah tak ada orang lah kan. Itulah sebab tuan-tuan pun kerja tak mana. Saya ingat dalam 6-7 km sampai. Itu saja. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini memberi manfaat.
sudah pasti memberi manfaat, kerana ini adalah ilmu Allah SWT. Saya hanya menyampaikan sekadar yang saya mampu saja. Allah alam. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam itu datang dari saya sendiri. Kita tanggung atas sebagai kafarah. Dan suratul As-Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.